RM10. Nak beli apa? Nak beli hot dog. Apa nak hot dog? Dari segi makna sebagai seorang muslim, anta ka muslim, takul hadza, makan benda ni. Wallahi ajaib. Ajaib dengan kealpaan kita, dengan dunia globalisasi. Sehingga kita pun abah sebiji. Abah yang ustaz baru mengajar apa majlis itu, nak juga sebiji hot dog. Terkena bayar sini cukup teruk. Itu satu contoh yang begitu. Kalau nak tengok pakaian pula, orang Arab sini kata hadis wala haraj, cakaplah apa mana kata, memang tu ada. Pakaian-pakaian yang begitu hebat, yang saya nak katalah malam ni kepada muslimat kat belakang saya terima kasih kerana kita tengok walaupun duduk dalam suasana di sini lebih terbuka daripada Arab Saudi, tapi nampak suasana pakaian-pakaian muslimat di sini terkawal begitu baik. Nak banding di Malaysia, kadang-kadang kita takut nak tegur. Saya takut nak tegur dia ni, macam mana dia punya pakaian yang begitu dahsyat. Tak tahu saya bertukar amak, bertukar saya anak, agak bertukar baju adik, semua bertukar. Itu berlaku di kalangan masyarakat. Jadi globalisasi yang disebut oleh Wahbah Zuhaili tepat atau tepat? Sangat tepat. Dia orang putih nak suruh kita buat sama yang dia buat, nak suruh kita makan sama yang makan, nak suruh kita pakai sama yang kita pakai. Hari ini kalau kita tengok angka statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia yang meletakkan 17 minit, 17 saat seorang anak zina didaftarkan tanpa bapa di negara kita ini. 17 minit dalam keadaan 1 jam kita nak ceramah ni sudah 3-4 cucu kita dapat. Itu yang didaftar. Yang tidak didaftarkan banyak mana? Dia duk jumpa dalam pokok pisang, duk jumpa di tangga masjid, duk jumpa di stesen kereta sewa, stesen bah tu. Hak tu tak daftar tu. Jumpa cucu orang kat situ. Inilah perkara-perkara kita bukan nak menakutkan suasana, tapi yang Nabi sebut dalam hadis fitan kaqita'il lailil muslim, fitnah yang akan menimpa umat ini dalam keadaan seperti malam yang gelap gulita. Jadi bagaimana kita nak mantapkan, nak masukkan, nak pasakkan akidah anak-anak kita sendiri dan anak-anak kita. Ini kita cuba tengok beberapa kaedah yang ditulis oleh para ulama di dalam buku-buku mereka setakat mana masa yang ada. Jadi bila kita balik kepada asas, 3 asas, bila sebut tentang iman, maka itu perkara yang gaib yang kita tak nampak. Bila sebut tentang Islam, ini adalah merupakan perkara-perkara asas secara zahir. Salat zahir, puasa zahir, mana orang nampak lagi. Kalau dia berlakon puasa pun, kalau dia makan kita boleh tengok ni muka merah, di mana ada orang puasa macam ni lah. Orang puasa pucat ya lah, boleh tengok. Haji lagilah nampak. Nak pergi itu ada kursus 6 bulan nak pergi, dah kursus dah hari ni. Sampai Mekah soalan tu juga dia tanya. Kau ke sini lah. Ceritanya betapa payah punya cerita. Tetapi zahir sangat-sangat zahir. Zahir sudah ada. Dari segi amalan-amalan yang zahir. Tapi amalan yang zahir pun tuan-tuan, kalau saya baca angka statistik yang dikeluar oleh sahabat-sahabat kita di Jabatan Dakwah, mengatakan hanya 5% saja umat Islam di Malaysia yang pergi ke masjid. 5% saja. Itu pun kaji sendiri dibuat pada waktu salat Isya. Kalau macam mana tuan-tuan bayangkan kalau kita kaji sendiri ini kita buat pada waktu subuh. Saya rasa boleh tahan di situ. Zuhur, cukup lagi. Sebab tak ada orang. Semua orang pergi ke pasar, orang pergi ke bandar, orang pergi ke pejabat, ke kilang. Jadi tengah hari tak ada. Ini menunjukkan bahawa kedudukan suasana yang ada dalam keadaan kritikal inilah yang kita nak tengok. 3 perkara ini macam mana kita nak kekalkan dia. Kewajipan yang zahir duduk di rukun Islam yang 5, itu zahir. Bila kita sebut yang pertama, saya tak mampulah nak urai satu-satu. Dan mungkin kalau kita datang lagi sini, saya ada sebuah buku yang saya kendalikan, namanya Rukun Iman. Kita tak terbawa buku itu. Rukun Iman ini kita kumpul daripada Al-Quran dan hadis Nabi, sangat ringkas. Mungkin kalau wacana dalam masa 2 hari kita baca buku itu, boleh khatam insya-Allah. Tapi bukan kali ini lah, kena teket lain pula hari ini. Untuk kita bicara akidah, mana rukun iman ni belajar daripada awal, beriman pada Allah, pada Rasul sampai ke akhirnya, pada beriman pada qada dan qadar yang begitu
tinggi darjatnya dan ramai orang yang tersalah dalam masalah qada dan qadar ini. Karena contoh yang paling mudah kesalahan kita. Bila kita berjumpa dengan kawan, apa yang kita kata? Allahu Akbar. Boleh jadi Tuhan takdir kita jumpa dua kali. Salah ke betul cakap? Kat mana salah, kat mana betul? Boleh kata? Boleh jadi. Boleh jadi maksudnya tak pasti. Macam mana tak pasti kita dah jumpa? Sudah bersalam, sudah berpeluk, boleh jadi lagi. Nak tahu kita bercakap dalam masalah-masalah istilah agama mengikut selera kita, bukan mengikut acuan. Karena itu kita tengok banyak pelanggaran-pelanggaran yang berlaku hari ini. Hari ini orang baik, beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi bila ada masa-masa tertentu, mungkin kita akan melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman itu sendiri, boleh merusakkan iman apabila kita begini. Contohnya dalam masyarakat kita ini, manusia suka sangat percaya kepada angka-angka, benda-benda lain. Hari ini sampai kalau sampai ke email ataupun Facebook tuan-tuan dan puan-puan, surat berantai. Kalau tak bawa 10 orang, anak mati, rumah terbakar, kereta kena curi, barang rumah hilang. Bawa tak bawa? Saya pun terima tuan. Maka diharap sebarkan surat ini. Aku pun kena juga jawab. Akhirnya saya tulis kat situ lah, jangan sebarkan. Ini adalah surat sekarang, surat palsu yang tidak ada cerita. Sebab surat berantai ini saya sendiri dengar cerita daripada ulama Madinah yang mengambil daripada Syekh Ahmad tu, penjaga Raudhah. Syekh Ahmad penjaga Raudhah tu, guru saya nama Syekh Atiyah rahimahullah, mengajar di Masjid Nabi berapa puluh tahun. Dia kata mula-mula aku sampai Madinah, aku cari Syekh Ahmad. Tuan punya surat berantai. Dia pergi jumpa, dia kata anta Syekh Ahmad? Naam, dia kata saya. Anta khadim Raudhah, khadam Raudhah, kan surat tu khadam Raudhah. Dia kata, naam, aku duduk khidmat dari Raudhah ni, duduk susun Quran, duduk bersih kapet. Dia kata, macam mana mimpi kamu dengan Nabi SAW yang duduk sebab seluruh dunia? Apa jawab Syekh Ahmad? Tak kata alhamdulillah, syukur aku jumpa mimpi. Dia kata, ya bunaya, wahai anakku, sampai hari ini aku berdoa dengan Allah SWT nak mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Surat tersebar seluruh dunia, telah dibawa, telah dipotostat begitu banyak. Tuan dia sendiri tak mimpi lagi dengan Nabi SAW. Itu cerita kecelaruan yang timbul. Hari ini pun orang percaya pula, lahir pada tarikh sekian. Ini 4 hari ini 3, besok 4 hari bulan. Paling ramai orang berkahwin. Dia kahwin besok. Kak jemputan mungkin tebal ini. Tapi saya selamat lah, sebab tidak ada duit. Kalau tidak nak pergi kat mana? Terteruk kita. Bila kita tanya, kenapa 4 hari bulan menjadi majlis kahwin? Sepatutnya 2 minggu cuti sekolah ini kita bagilah. Hari ini ada, jadi 2 minggu ni tak ada masak. Orang perempuan di rumah pencin daripada masak nasi, sebab hari-hari ada kenduri. Ini tidak, 4 hari bulan sampai 10. Seorang-seorang tu timur sampai 12-20 timur. Sebab dia tanya pakar-pakar tilik nasib ini, ada 4 hari bulan kahwinnya baik, anak ramai, hak rumah tangga bahagia. Saya suruh pelajar-pelajar saya, kata kamu 1 hari pergi duduk di mahkamah syariah di mana-mana tempat lah, di Kota Baru ke di mana mahkamah syariah, tengok kalau mari orang nak bercerai, berkelahi suami isteri, tanya kahwin bila ni? Kahwin bulan. Oh, dia kata kalau tanya itu ustaz, bomo tu sendiri anak dia pun bercerai juga. Bomo sendiri anak dia bercerai. Bila nak kenduri, dia akan bawa, ditanya hari apa cantik nak kahwin? Hari ini sebab akan bahagia, ataupun hari ini sebab tak hujan. Bila waktu petang tak hujan sungguh, lagi satu lagi kecelakaan yang timbul, orang akan bercakap, oh hebat sungguh dia tahu hari ini tak hujan. Naik satu taraf hati, hebat sungguh ustaz tu, tak bomo tu, dia tahu hari ini tak hujan. Di kawasan lain semua hujan, seolah-olah macam dia campak hujan tu pergi ke lain. Maka kita nampak itu dalam perkara-perkara simple dalam masalah isu akidah. Kenapa tidak jelasnya perkara-perkara begini? Kerana ketidakfahaman kita dalam masalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab, beriman dengan semua rukun iman itu, iaitulah iman itu sendiri apa yang terpasang dalam. Sebab benda yang berlaku semua tu benda gaib yang tak nampak. Dia kata Quran ada depan, betul, Quran ada depan.
Tapi cerita-cerita Al-Quran itu cerita semuanya cerita gaib. Tilka amba'ul ghaib nuhi ilaik. Semua cerita yang ada dalam Al-Quran itu benda-benda gaib yang kami wahyu kepada engkau. Baik. Kita ada dekat Nabi waktu Jibril datang. Waktu Jibril bagi wahyu kepada Nabi, kita tengok Jibril bagi wahyu. Tak tengok, kita dengar Nabi kita baca kepada sahabat turun sampai pada kita ini. Inilah Quran. Jadi dalam Quran isi kandungannya, kebanyakan isi kandungan Quran semuanya perkara-perkara gaib yang kita tidak nampak kecuali kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kepada rukun yang zahir, mana kita kena letak Islam itu zahir, iman itu batin, dan yang paling tinggi tingkatannya apabila kita boleh tengok kepada al-ihsan itu sendiri. Ihsan itu sendiri adalah merupakan zubdah ataupun khulasah kepada iman yang kita ada. Hari ini orang beriman kepada Allah. Baik. Kalau kita baca dalam kitab, dia kata asas manusia dia kena tahu 3 perkara dalam hidup dia selain daripada 3 rukun tadi. 3 perkara yang kita kena faham. Yang pertama, ma'rifatullah, kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kalau kita tanya, kamu nak beriman? Mesti kita jawab beriman. Kalau orang kata tak beriman, agak-agak penumbuk naik kepala. Tunggu tu, mana boleh? IC keluar lagi, kat kenalan tunjuk lagi agama Islam. Boleh kata tak beriman pula. Baik. Kita terima dia sebagai seorang mukmin. Kalau kita tanya soalan yang kedua, kamu beriman dengan Allah, mana tanda ada Allah? Agak-agak berapa orang boleh jawab? Ini dipanggil ilmu fardhu ain. Fardhu ain itu maksudnya ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang, tak boleh hantar wakil. Tapi ilmu fardhu ain di zaman kita ini telah bertukar wajah. Kalau kata ilmu fardhu ain, mak ayah dia fikir ilmu apa? Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu untuk budak-budak sekolah rendah. Kat sini mungkin tak sibuk sangat orang di Malaysia, dia sibuk betul-betul. Bagaimana? Hantar fardhu ain. Jadi akhirnya bila kita kata mantapkan fardhu ain, dia bawa anak dia. Pak dia tak pergi. Sebab dia faham ilmu fardhu ain ini ilmu anak-anak di sekolah rendah. Kau telah lama tinggal Malaysia, tak ingat cerita sekolah rendah. Itu mentaliti dia. Dia fikir fardhu ain ilmu budak. Tapi ilmu fardhu ain maksudnya ilmu yang setiap orang wajib mengetahui, tak mungkin dia hantar wakil. Mengetahui Allah. Baik, kita kata mana tanda ada Allah? Mana bukti ada Allah? Jadi ada setengah orang kata, ayah saya bagi tahu Allah ada. Itu tidak cukup. Kita sendiri kena jazam, kena putuskan dalam hati kita bahawa Allah ada. Macam mana nak kenal Allah? Maka di sinilah peranannya adanya nama-nama Allah Ta'ala yang indah, yang dipanggil dengan nama Al-Asma'ul Al-Husna. Nabi kata, man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa dia boleh kira, boleh faham nama-nama Allah ini yang disebut dalam setengah kitab itu 99 nama. Tapi nama Allah Ta'ala lebih daripada 99. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita dalam doa dia, Nabi kata mastaksarta bi ilmil ghaib bi ilmil ghaib indak. Nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaib yang engkau tahu ya Allah. Itu kata ulama, nama itu lebih daripada 99, tapi yang masyhur 99 kita ada. Baiklah, kita terima setakat 99 dengan ilmu yang kita ada. Kalau nak suruh hitung seorang-seorang, boleh tak boleh lagi? Kau baca jangan-jangan. Nak suruh kira 99 boleh? Kalau di sini saya tak tahu. Kalau di Malaysia, anak-anak kita yang belajar di sekolah pasti insya-Allah dia boleh hafal. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-alimul ghaib wasyahadati war-rahman sampai akhir dia boleh baca. Tapi itu setakat baca. Nabi kata man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang boleh ingat, boleh baca, tahu 99 ni masuk syurga. Jadi maksudnya kita tahu 99 saja, boleh baca saja. Jadi kalau setakat boleh hitung saja, yang pertama masuk syurga dengan sebab hitungan siapa? Tentulah kaset, CD yang hafal nama. Sebab dia baca tak salah. Ingat kita suruh baca, cari buku lah dah. Paling sayang kepada Allah Ta'ala, beli 99 letak kat dinding. Daripada mula beli sampai hari ni pun tak baca-baca juga. Lah je dah. Ini nama Allah. Cantik tu juga. Cantik apa beli kat mana, expo mana tu. Cantik juga. Tapi tak baca. Wallahu la ilaha illa hu, tak baca juga. Jadi dia naknya kita menghayati nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah itu